Alin ni tengah lama-lama dia pun pandang ke depan. Pandang ke depan, dia meraung menangis sebab dia cakap dia nampak dekat kawasan hutan ni tadi ada sama-sama macam satu bentuk susuk tubuh nenek yang sedang berbongkok. Dia gelarkan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap jangan buka pintu. Tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah macam. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau berwarna hitam keluar daripada. Dia nampak muka makhluk ni tadi. Cubalah buka nak tanya daripada arah sana dia. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi. Bertemankan saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ini. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa, saya akan kongsikan dengan anda beberapa kisah seram yang dikirimkan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Suka saya ingatkan, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang bakal diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee. Jom, aku story. Kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama. Kisah ini diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Hamid. Yang mana Hamid ni ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami sewaktu dia baru saja pulang daripada bermain futsal bersama dengan rakan-rakan. Kisah dia berbunyi begini. Hamid bagi tahu yang dia ni tinggal di sebuah rumah apartmen ataupun flat lah. Yang mana rumah dia ni terletak di Nilai. Okay? Dan apartmen dia ni pula ada 4 tingkat. Yang mana setiap tingkat akan ada 2 rumah yang berdepan. Pintu bertemu pintu. Macam tu lah. Dan rumah si Hamid ni pula terletak di tingkat 2. Okay? Dan depan rumah si Hamid ni adalah satu rumah kosong. Yang dia kata memang waktu dia pindah ke rumah ni pun memang rumah ni kosong lah. Dan keadaan rumah ni pula pintu dia pun dah tak ada. Daun pintu dia tu dah tak ada. Waktu dia kirimkan kisah ini, dia telah pun menetap di rumah ni selama 4 tahun. Dan baru ini pertama kali dia diganggu. Dipendekkan cerita, pernah satu malam ni Hamid ni keluarlah bermain futsal bersama dengan rakan-rakan dia. Habis saja dia main futsal tengah malam. Pukul berapa dia tak tulis. Jadi macam biasalah, bila lepas je orang kata main futsal apa semua, kita mesti akan pergi minum dulu, rehat-rehatkan badan kan. Baru dia bertolak balik ke rumah. Sampai saja dekat kawasan rumah dia ni, dia pun parking motor dan kemudian terus pergi ke arah tangga untuk naik ke tingkat rumah dia. Okey. Dia pun menapak satu anak tangga sampailah ke tangga yang terakhir. Bila naik je tangga ni terus sampai depan rumah dia tau. Dia cakap sampai je dekat tangga ni, dia ada satu perasaan yang dia sendiri tak pernah rasa sebelum ni. Yang mana dia rasa macam seram-seram tau, macam tak sedap hati, macam tu. Dia tak tahu kenapa. Dan kemudian bila dia melangkah naik sampai nak dekat dengan pintu rumah dia, dia nampak pintu rumah depan dia ni kan yang kosong. Bila dia nampak je rumah tu, makin dia rasa seram ataupun takut. Menyebabkan si Hamid ni cepat-cepat melangkah sampai ke depan rumah dia. Dia keluarkan kunci yang disimpan di dalam push bag di pinggangnya.
Dia keluarkan, dia buka mangga, dia buka grill kan. Waktu dia masukkan kunci dekat tombol pintu untuk buka kunci dekat pintu kan, masukkan kunci dekat tombol pintu ni, dia terasa satu perasaan yang seperti ada orang yang sedang memerhati ataupun sedang berdiri betul-betul dekat belakang dia. Menyebabkan si Hamid ni cepat-cepatlah dia buka pintu ni dan dia sengitkan sikit badan dia kan, untuk dia macam jeling tau ke arah rumah belakang dia ni. Bila dia jeling, dia tak nampak apa-apa. Dia cakap cuma nampak pintu yang gelap lah. Terus dia masuk, rapatkan pagar dan kemudian terus tutup daun pintu rumah dia. Okey, dipendekkan cerita, dia pergilah bilik air, cuci kaki dan kemudian keluar balik, buka pintu bilik dia. Bila dia buka je pintu, dia cakap dia nampak isteri dia sedang tidur di atas katil. Okey, dia pun masuk dalam bilik, ambil tuala dan terus pergi mandilah. Mandi, bila badan dah segar sikit, dia pun keluar daripada bilik air dan kemudian duduk dulu dekat sofa rumah dia. Yang mana sofa ni betul-betul dekat depan televisyen lah. Cuma TV pada waktu tu tidak menyala. Duduk lebih-lebih kurang dalam 10 minit macam tu. Dia pun bangun daripada tempat duduk dia untuk terus masuk ke dalam bilik lah untuk tidur kan. Tapi bila dia sampai je depan pintu bilik, dia teringat satu benda tau yang, alamak, aku tak kunci pagar lagi. Dia fikir macam tu. So dia kata, alamak, kalau tak boleh lah tak kunci kan, malang tak berbau. Jadi dia pun pergi ke arah meja depan sofa dia ni, ambil kunci grill ataupun kunci pintu dia ni. Dia pun pergilah ke arah pintu dan buka pintu rumah dia. Apabila dia buka je pintu rumah dia, dia terus akan terpandang ke arah pintu yang tak ada daun ni kan. Bukan tak ada daun, tak ada pintu lah, pintu depan rumah dia ni. Dia nampak pintu ni, betul-betul dekat tengah-tengah pintu ni seakan-akan macam ada kain putih. Dia nampak sekali imbas tau. Kain putih ni macam menyorok ke arah tembok sebelah pintu. Dia terkaku pada waktu tu dan kemudian cepat-cepat dia ambil mangga yang disangkut pada grill, terus cangkuk dan kunci. Dan kemudian dia ngundur ke belakang, dia nak tutup daun pintu dia ni. Sekali lagi dia nampak dekat pintu rumah depan dia ni, kali ni kain putih itu seakan-akan ingin keluar daripada rumah tu. Dan dia nampak sekali imbas ni, apa yang dia perasan adalah satu kain putih dan kemudian di bahagian atasnya ada rambut. Ada rambut tau. Dan kemudian dia terus tutup pintu, kunci dan dia bersandar pada belakang pintu. Jantung dia pada waktu tu sangatlah laju, Tuhan saja yang tahu, dia cakap. Dan kemudian dia terus letak kunci dekat atas meja tempat dia ambil tadi. Okey, dia pun berjalan nak pergi ke arah pintu bilik. Dia terkejut sekali lagi apabila dia dikejutkan dengan satu ketukan pintu pada pintu rumah dia. Macam teng 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 kan. Jadi dia pun terus tengok ke arah jam yang berada di dinding dia pada waktu tu dan dia tengok jam pukul 3.20 lebih pagi. Jadi dia terfikir dalam kepala dia, 3.20 pagi, siapa yang ketuk pintu, betul tak? Dia teruslah endahkan masuk ke dalam bilik, pakai baju dan kemudian baring di sebelah isteri dia. Dia cuba untuk lelapkan mata tapi mujur. Badan dia pun dah penat kan, dia baru lepas bersukan dan kemudian dia kata dia tidur macam biasa. Keesokan harinya, bila dia bangun je daripada tidur, dia nampak isteri dia dah siap buat sarapan apa semualah. Dan dia pun makan dengan isteri dia kan, makan. Dan isteri dia bagi tahu yang isteri dia didapati mengandung. Baru saja hamil lah anak dia yang pertama. So dia sangat happy pada waktu tu. Tapi dalam masa yang sama dia simpanlah cerita yang dia nampak ni dengan isteri dia. Start daripada hari tu, dia tak ada lagi dah keluar melepak malam ke ataupun pergi bersukan ke, sebab isteri dia tengah mengandung kan. Dia duduk dekat rumah lah. Mungkinkah ada kaitan ke apa, saya pun tak pastilah. Dia pun cakap dia tak tahu. Tapi sepanjang 4 tahun dia duduk di situ, itulah satu-satunya pengalaman seram yang dia pernah alami dengan rumah kosong depan dia ni. Sebelum ni dia pergi juga main futsal, melepak, tapi
Setiap kali dia balik, tak ada pula dia rasa seram ke apa dengan rumah tu. Dia hanya menganggap rumah ni hanya rumah kosong yang biasa je. Tapi malam tu dia tak tahu kenapa. Daripada kat tangga tu dia dah rasa tak sedap hati. Adakah sebenarnya memang ada sesuatu yang berdiri betul-betul dekat pintu tu ke, tapi dia yang tak nampak? Wallahualam lah, kita pun tak tahu. Dan itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Hamid. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua. Kisah ini dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Kak Norsia. Yang mana Kak Norsia ni ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang mana dia ni diganggu bersama dengan anak dia. Diganggu oleh satu patung yang dia sendiri tak tahu datang daripada mana. Kisah dia bermula begini. Okey, Kak Norsiah bagi tahu yang dia ni tinggal di area Tampin bersama dengan suami dan juga seorang anak perempuan yang berusia 6 tahun. Dan dia dengan suami dia berasal daripada Bahau tau. Dekat Negeri Sembilan lah. Okey, dipendekkan cerita, ada satu hari ni Kak Norsiah ni terpaksa menghadiri satu kursus. Yang mana kursus ni mengambil masa 1 minggu. Dia tak kisah dengan kursus tu, cuma apa yang merunsingkan dia, siapa yang nak jaga anak dia. Betul tak? Boleh dia tinggalkan kat suami dia, tapi ayah dengan mak jaga kan lain kan. So dia berbincang dengan suami dia. Suami dia cakap, apa kata kalau abang hantar anak pergi rumah mak, balik kampung dia lah. So isteri ataupun Kak Norsia sendiri cakap dengan suami dia, boleh ke macam tu? Cubalah telefon mak, mana tahu boleh. Dia pun telefon mak dia dan mak dia sangatlah suka, betul tak? Cucu nak tinggal dengan dia. So okey lah, mak dia kata boleh, hantar. Okey, berjalan macam tu je. Dia pun suami dia pun hantar anak dia pergi balik kampung dan dia pergi kursus. Lepas saja seminggu, dia pun pergilah balik kampung untuk ambil anak dia lah dan melawat mak dia sekali. Okey, waktu dia bawa balik anak dia, semua tak ada masalah. Cuma bila dia sampai ke rumah, waktu malam, okey, Kak Norsia bagi tahu dia ada satu habit tau. Bila tengah malam, dia akan terbangun daripada tidur dia dan akan pergi ke dapur untuk minum air. Setiap malam dia akan tersedar haus tengah-tengah malam. Dia pun tak tahu kenapa. Okey, ada satu malam ni dia bangun daripada tidur dan kemudian dia rasa nak minum air. Okey, dia pun bangun daripada katil dan kemudian terus melalui, orang kata, pintu bilik anak dia untuk pergi ke dapur. Lalu di depan pintu bilik anak dia macam terdengar tau, ada satu suara macam kanak-kanak yang sedang bercakap. Jadi dia kata, anak aku tak tidur lagi ke? Dia cakap macam tu kan. Dia pun dengar, letak telinga dia dekat dengan pintu. Dan kemudian dia dengar suara anak dia yang mengatakan, kakak keluarlah. Dia cakap macam tu. So Kak Norsia ni pelik tau. Kakak mana? Dia terfikir macam tu. Dia pun buka pintu bilik anak dia dan dia dapati anak dia sedang merangkak dan kemudian tengok ke arah bawah katil. Sambil cakap, kakak keluarlah. Bila Kak Norsia buka je pintu, anak dia macam nampak kan pintu terbuka dan kemudian dia pandang, terus nampak Kak Norsia ni. Kak Norsia pun cakap dengan anak dia, "Hei, cakap dengan siapa ni?" Cakap macam tu. Anak dia geleng kepala. Anak dia geleng kepala tau, tak cakap apa-apa. So Kak Norsia terus cepat-cepat pergi ke arah anak dia, merangkak tengok ke bawah katil, apa yang ada kan kat bawah katil. Mengejutkan, Kak Norsia nampak ada satu anak patung yang sedang, dia kata macam duduk bersandar dekat dinding di bawah katil. Menyebabkan Kak Norsia kata, akak letak bawah ni ke patung ni? Tak. Dia geleng kepala. So Kak Norsia pun ambil patung ni, letak atas katil dan kemudian pupuk anak dia tahu, pupuk. Dan Kak Norsia ni pelik, mana datang anak patung ni? Dia cakap macam tu. Sebab dia tak pernah belikan anak dia apa-apa anak patung. Anak patung ni Kak Norsia gambar kan, ataupun apa yang dia boleh bagi tahu pada kita, tidaklah menyeramkan, cuma cukup sifat. Ada rambut, mata, hidung, mulut, tangan.
Dia seakan-akan macam satu patung budak perempuan. Macam tu. Jadi Kak Norsia ni keesokan harinya dia tanya anak dia, mana dapat patung ni kan? So anak dia cakap, dapat daripada rumah nenek. Okey, Kak Norsia pun ambil telefon dia, terus call mak dia yang ada kat kampung lah. Dia kata, Mak ada tak bagi anak patung dekat anak dia lah kan, kakak. So nenek dia ataupun mak Kak Norsia ni cakap, patung apa? Mak tak ingat lah, dia cakap macam tu. Tak adalah, ni kakak ni dia pegang anak patung. So sekarang ni dia cakap anak patung dia pada rumah mak. Adalah tu dalam bilik kot. Biar je lah dia main siah. Bukannya ada budak kecil pun kat rumah ni, dia cakap macam tu. So Kak Norsia ni macam lega lah. Oh yelah kot, patung adik-adik dia kot. Sebab Kak Norsia ni memang tak ada patung, anak patung ke apa daripada zaman dia anak dara lagi. So okey lah, tak apa. Dia pun biarkan macam tu je. Ada satu malam lagi, Kak Norsia ni terbangun daripada tidur. Macam biasa, dia nak pergi ke dapur untuk minum air. Dia lalu dan kemudian kali ni dia tak dengar suara budak. Cuma dia kata dia nak buka pintu bilik anak dia sebab nak tengoklah anak dia dah tidur ke belum kan. Dia buka je pintu bilik anak dia. Dia terkejut sebab dia nampak ada satu macam susuk tubuh yang sedang dibaluti ataupun diselubungi dengan selimut. Dan susuk tubuh itu seakan-akan sedang duduk. Jadi Kak Norsia kata, anak aku tak tidur lagi. Dia cakap macam tu kan. Kakak, dia pun pergi terus ke arah susuk tubuh ni sebab dia ingat tu anak dia. Bila dia sampai je, dia nampak kepala anak dia sedang baring dalam keadaan mengiring dan badan dia ditutupi selimut. Jadi Kak Norsia sangatlah terkejut dan kemudian dia kata, kalau anak aku tengah tidur, ni siapa? Dia cakap macam tu. Dia tak ada kekuatan untuk buka selimut tu. Dia terus keluar lari pergi ke bilik dia dan kemudian kejut suami dia yang sedang tidur. Dia kejut-kejut, bang, bangun bang. Dekat bilik anak kita macam ada orang bang. Dia cakap macam tu. Suami dia bangun, Astaghfirullahaladzim, abang dia pula. Suami dia bangun dan terus pergi ke bilik anak dia. Dan waktu suami dia sampai, betul, susuk tubuh tu masih lagi kelihatan. Yang kemudian suami Kak Norsia ni pantas pergi ke arah katil dan kemudian tarik selimut tu tau. Bila tarik je selimut tu, mengejutkan, di bawah selimut itu tidak ada sesiapa melainkan anak patung milik anak dia. Dan kemudian bila kesan daripada dia sentap selimut ni, anak dia tersedar tau. Lepas tu dia tanya, kenapa mama? Tak ada apa, tidur. Kak Norsia pun duduk sebelah orang kata anak dia ni popok tau. Popok. Dalam masa yang sama dia perhatikan patung ni. Dia kata, tak boleh jadi ni, nak kena buang ni patung ni. Dia cakap macam tu sebab macam ada gangguan dalam rumah dia semenjak patung ni ada. So dia ambil keputusan untuk buang waktu anak dia pergi bersekolah. Sebab anak dia sekolah tadika lah, 6 tahun. Okey, pagi tu anak dia pergi sekolah. Kak Norsia ni carilah anak patung tu dalam bilik anak dia. Malangnya tak berhasil untuk dijumpai. Dia cari satu bilik anak dia, tak ada. Cari satu rumah pun tak ada. Dan Kak Norsia hanya terfikir satu je waktu tu, mesti anak dia ni bawa pergi sekolah kan. Jadi dia tunggu anak dia balik daripada sekolah. Dia pun tanya anak dia, mana anak patung anak dia kan. Lepas tu anak dia kata ada dekat dalam bilik. Ya ke? Kakak bawa pergi sekolah Tak, ada dalam bilik, dalam almari. Ya ke? Mama tengok tak ada pun. Adalah, pergi ambil. Mak dia cakap macam tu. So anak dia pun pergi masuk dalam bilik, diikuti Kak Norsia dah daripada belakang. Dan kemudian Kak Norsia berdiri dan sandar pada pintu. Sandar pada pintu, tengok anak dia. Anak dia buka almari dan kemudian keluarkan anak patung tu yang terselit di antara celah baju. Kak Norsia sangat-sangat terkejut sebab dia kata, aku dah tengok tadi dekat dalam almari ni. Macam mana patung ni boleh ada kat situ sedangkan tadi tak ada? Macam tu tau. So Kak Norsia dia kata, betul lah, patung ni memang orang kata pelik lah. Dia pun ambil anak patung ni, letak di luar rumah. Yang mana bukan luar pintu, luar sliding tau. Yang mana rumah Kak Norsia ni ada balkoni. Dia letak patung tu dekat luar dan kemudian dia tutup sliding. Anak dia nangis nakkan patung tu. Kak Norsia pun pujuk. Anak dia menangis sampai ke malam, nakkan patung tu. Dan kemudian bila suami Kak Norsia ni balik,
suami Kak Nursia ni macam serabut lah, betul tak? Dia dah bawa balik kerja, lepas tu anak dia menangis. So dia cakap dengan Kak Nursia, awak bagi je lah anak patung tu kat dia, biarlah dia main. Letih lah saya dengar menangis macam ni. Dia nangis daripada bila ni? Daripada tengah hari tadi bang, dia balik sekolah tu menangis. Saya ambil anak patung dia letak kat luar. Sebab anak patung tu dah. Suami dia potong. Dia baru nak cakap anak patung tu pelik kan. Suami dia dah. Pergi ambil, bagi kat dia sekarang. Tolong. Saya penat ni. Yelah. Dia pun bangun daripada duduk dia, buka sliding, dan kemudian dia nak ambil anak patung tu balik. Kat sini Kak Nursia sangat-sangat pelik sebab anak patung yang dia letak dekat luar tadi dah tak ada. Hilang entah ke mana. Dan kemudian Kak Nursia cari satu rumah, kotlah anak dia bawa masuk ke apa. Tapi dia memang pasti anak dia tak ada keluar pun pergi sliding tau. So dia cari tak jumpa. Sehinggalah ke hari ni Kak Nursia tak tahu ke mana anak patung tu. Anak dia sekarang dah besar lah, umur berapa dia tak bagi tahu. So bila dia tanya anak dia balik, cakap betul-betul, dulu anak patung yang kakak pegang tu dapat daripada mana. Anak dia sendiri seperti tidak ada jawapan. Dia kata dapat daripada kampung, itu je. Dapat jumpa dekat mana ke, siapa yang bagi ke, dia tak boleh nak jawab. Dan itulah pengalaman seram pelik. Saya tak pasti sejauh mana kebenaran kisah ini, tapi menariklah untuk kita dengar kan. Kita anggap je lah sebagai satu hiburan, betul tak? Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Kak Nursia. Untuk kisah seram kita yang ketiga ni pula diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Luna. Yang mana Luna ni dia nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan juga. Yang mana dia tertangkap satu lembaga misteri yang berada di dalam kedai dia. Melalui CCTV lah. Okey, kisah dia berbunyi begini. Okey, Luna bagi tahu dia ni bekerja di satu kedai menjual barangan gadget. Macam telefon, casing, laptop, macam itulah. Dan dia adalah seorang supervisor di situ. Dan dia punya store ni ataupun kedai dia ni terletak di dalam salah satu shopping komplek yang terletak di Kuala Lumpur. Okey. Tugas dia akan datang setiap pagi. Pukul 10 bila dia sampai je, dia akan pastikan anak-anak buah dia ataupun staff dia yang semua sekali adalah 4 orang dah siap dah lap telefon ataupun laptop yang display. Lepas tu stok-stok semua cukup, apa semua. Bila waktu balik pula malam closing, dia akan kira duit. Yang mana anak buah dia akan kira duit dalam cashier ni, dan kemudian bila cukup je tally dengan komputer, dia punya staff akan bagi pada Luna ni lah, dan Luna ni akan buat double confirm, kira cukup masuk dalam peti besi. Macam tu. Dan kemudian dia akan keluar, anak-anak buah dia akan mop, lepas tu orang kata susun-susun apa yang patut, dan kemudian tutup semua lampu, baru tutup shutter dan kunci. Kemudian semua balik lah. Okey, dia dapat satu aduan tau. Yang mana aduan ni beberapa kali jugalah staff dia bagi pada dia, yang ada beberapa kotak telefon yang berada di belakang cashier tempat dia orang berdiri ni. Bila dia orang datang esok paginya, kotak ni dah berada di atas lantai, seakan-akan sudah terjatuh lah. Tapi malam sebelumnya dia orang dah susun betul-betul lah dekat atas ni. So Luna ni just cakap dengan staff dia, maybe you all tak susun betul-betul. Macam tu. Dia cuma fikir apa yang logik lah, mungkin tak susun betul-betul. Tapi dia tak pernah nampak dengan mata kepala dia sendiri. Cuma pernah berlaku satu kali, dia terpaksa pulang lebih lambat sikit tau, sebab dia punya duit ni dengan komputer tak berapa tally. So dia kira mana yang tak cukup, dia terpaksa top up lah. Dan kemudian dia kata dengan staff dia, semua dah boleh balik dulu. Yang tinggal hanya seorang budak lelaki je lah. Budak lelaki ni tunggu dia dekat luar tau. Okey, dia pun lepas masukkan duit dalam peti besi apa semua, dia tutup lampu semua, dan kemudian dia sendiri keluar daripada cashier ni. Yang mana dia nampak kotak-kotak ni semua tersusun dengan elok seperti biasa. Dia pun keluar dan kemudian dia turunkan shutter dan budak dia kunci, dia balik.
Keesokan harinya, dia datang lebih awal daripada staff-staff dia. Bila dia sampai, dia kata alamak, kunci tak ada pada dia. So dia tunggu ada seorang budak ni datang. Budak lelaki ni memang selalu akan datang awal. Dia datang awal, dia buka mangga ni, buka shutter, diorang pun masuk, buka lampu apa semua. Bila si Luna ni masuk je dekat kawasan cashier, dia pelik. Sebab ada 3 kotak telefon yang dah jatuh dekat lantai. Menyebabkan Luna ni rasa macam, semalam aku yang orang terakhir lalu sini. Dan aku nampak kotak ni elok. Macam mana boleh jatuh? Ada tikus ke? Ada binatang langgar ke apa kan? Okeylah, tak apa. Dia pun pergi ke arah dalam, macam ada satu bilik. Bilik ni tempat rehat, tempat makan, tempat simpan stok-stok gadget, macam tu lah. Dan ada juga peti besi dan juga monitor untuk CCTV. Dia pergi ke arah monitor ni. Dia tergerak hatilah untuk check macam mana benda dia boleh jatuh kan. Dia pun check daripada sejam ke sejam. Dia ngundur. Sampailah dia kata dekat satu waktu ni dia tengok kotak ni dah ada dekat bawah tau. So dia undur sikit lagi sampai kotak ni berada di atas. Okey, dia tengok macam mana kotak ni jatuh. Kotak ni seakan-akan macam ditolak oleh sesuatu tau. Ketiga-tiga kotak ni mula-mula jatuh satu, lepas tu 2 jatuh macam tu. Dan waktu kotak-kotak ni jatuh, si Luna ni dia nampak dekat bahagian pintu bilik. Bilik yang saya kata tadi kan. Dekat depan pintu bilik ni, pintu dia tak tutup tau. Seperti ada satu macam bayang-bayang tapi berbentuk tubuh manusia. Dia tulis juga di dalam email yang susuk tubuh ini seakan-akan macam seorang lelaki. Kalau daripada apa yang dia nampak lah. Jadi dia pun rasa macam, mungkin dia salah nampak. Dia panggil beberapa orang staff dia untuk pergi dekat monitor ni kan. Dan kemudian dia cakap, apa yang you all nampak dalam gambar ni? Dia cakap macam tu. Dan salah seorang daripada staff dia cakap, jap, dekat pintu ni orang dia cakap macam tu lah. So yang lain pun cakap, lah, macam orang, seramnya dia macam tu. So Luna ni pun cakap, kan, I pun nampak macam orang. Tapi siapa yang ada dalam kedai ni pukul 2-3 pagi? Ada orang pecah masuk ke? Lepas tu staff dia pun cakap, tak adalah bos. Lagipun dekat luar dekat kita punya shutter pun kunci. Kalau ada orang pecah masuk pun mesti hilang barang. Ini masalahnya barang tak hilang, hanya jatuh je. Dia cakap macam tu. So dia kata, iya ke? Ada ghost ke dekat dalam kita punya kedai ni, cakap tu. So 2 orang daripada staff dia ni cerita tau apa yang dia orang pernah kena. Ini cerita yang daripada staff dia pula. Salah seorang daripada staff dia ni, iaitu staff lelaki tau. Okey, dia pun bagi tahu yang dia solat dekat dalam bilik tu sebab dia malas nak pergi ke surau lah. Jadi dia solat dekat dalam tu. Waktu dia tengah solat ni, dia terasa seakan-akan macam meremang bulu roma. Waktu solat tau, menyebabkan hilang fokus. Kalau kita, ini Luna cakap, kalau kita mungkin khusyuk lah kan. Jadi tak khusyuk solat tu disebabkan rasa meremang bulu roma tu. Dan seorang lagi staff dia pula kena. Waktu tu staff dia tengah makan dalam bilik tu. Disebabkan meja komputer ni penuh kan dengan keyboard dan sebagainya. Dia pun makanlah dekat rak. Dia letak nasi dia dekat rak dan kemudian dia duduk di atas, orang kata, kotak. Kotak macam mungkin ink ke macam tu kot. Dia duduk dalam atas kotak, dia pun makan. Waktu dia tengah makan ni, ada satu kotak kosong tau, yang memang disusun dekat bahagian atas rak ni. Kotak ni kecil lah ataupun tipis. Jatuh dengan sendiri, kena kepala staff dia. Menyebabkan staff dia ni pandang ke arah atas dan kemudian memang tak ada apa-apa, cuma kotak ni jatuh je. Dia pun angkat kotak tu, letak balik dekat atas. Itu apa yang staff dia cerita. Dan Luna ni cakap dengan staff dia yang, dah, you all jangan nak tambah-tambah, jangan nak takutkan I. Dia cakap macam tu. Dan bila dia cakap macam tu je, suasana terus jadi macam senyap. Anak-anak buah dia diam, dia pun diam dan bulu roma dia naik. Bulu roma dia naik tau. Dan kemudian dia orang pun sambung kerja macam biasalah. Dan gangguan yang terakhir yang dia kena dekat kedai dia ni, yang mana ada satu malam ni, waktu tu dah pukul 9 lebih malam, dah dekat waktu closing tau. Shutter pun dah tutup separuh. Tapi dalam kedai waktu tu ada ramai lagi customer, yang mana ada yang tengah tengok telefon, ada yang tengah nak bayar apa semua kan. So dia cakap dengan staff dia, okey macam ni, you keluarkan semua duit dekat dalam cashier ni, biar I kira dulu dekat dalam bilik. Nanti yang selebihnya nanti kita kirakan dia lah. Dia cakap macam tu.
Okey, okey, okey. Staff dia pun bagi duit-duit ni dekat dia. Dia pun masuk dekat dalam bilik macam store ni kan. Okay, dia masuk dalam bilik tu, dia pun tengah kira duit. Duk sedap dia kira-kira duit ni, tiba-tiba kotak daripada bahagian atas sekali, macam saya cakap tadi, jatuh ke bawah dengan sendirinya. Bila jatuh je, si Luna ni terkejut lah. Bila dia terkejut, dia pandang ke arah rak ni dan dia tak nampak apa-apa, cuma kotak yang jatuh. Dan kemudian dia pandang ke bahagian atas pun tak ada apa-apa. Serentak dengan tu, dia punya bulu roma sekali lagi naik tau, meremang. Dan kemudian dia pergi ke arah kotak ni, dia susun balik. Dan gangguan tu habis kat situ je lah. Sekarang ni kedai dia dah berada di mall lain lah, bukan dekat situ lagi. Dan mall baru ni okey je, tak ada apa-apa gangguan pun. Dia pun tak pasti mana datangnya gangguan ataupun berpunca daripada apa gangguan di kedai lama dia tu. Mungkinkah memang ruangan itu memang keras ke, dia pun tak pastilah. Dan itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Luna. Kisah seram kita yang keempat ni pula dikirimkan oleh pengirim kita yang bernama Alin. Yang mana Alin ni bagi tahu dekat dalam email, dia nak berkongsi satu pengalaman seram yang dia pernah alami tau. Pengalaman seram ni adalah pengalaman seram penampakan. Dan kisah ni pula berlaku dah lama, pada tahun 2003. Yang mana pada waktu tu dia baru berusia 8 tahun. Sekarang dia dah berusia mungkin dalam 28 mungkin lah kot. Macam tu lah. So apa yang diingat lah, dia cerita pada kita. Kisah dia berbunyi begini. Okey, dia bagi tahu kisah ni berlaku dekat kampung dia tau. Yang mana pada waktu tu adalah hari raya. Dan bukan hari raya pertama lah. Dia 3 hari raya yang pertama ni, dia raya dekat rumah kampung mak dia, dekat Perak. Okey, dan kemudian 3 hari selepas tu, dia raya pula dekat kampung ayah dia yang terletak di Johor. Okey. Hujan. Okey, dia pun apa jawab dia tadi? Okey, sambung balik. Okey, waktu kejadian seram ni berlaku adalah waktu dia nak pulang semula ke rumah dia. Yang mana pada malam tu, macam biasalah, dia salam atuk dia, dia salam nenek dia, sepupu-sepupu dia semua kan. Dan mak ayah dia pula tengah angkat-angkat beg untuk masuk dekat dalam bonet kereta. Okey, bila masuk je dalam bonet, semua dah siap, tutup je, diorang pun masuklah ke dalam kereta. Yang si Alin ni, dia 2 orang kat belakang dengan adik dia yang lelaki tau. Dia tak bagi tahu nama adik dia siapalah. Okey, dia pun masuk kat belakang, mak ayah dia dekat depan. Dan kemudian ayah dia turunkan tingkap di sebelah kanan dia. Turunkan tingkap ni untuk babai nenek dia lah. Macam tu. Okey, bila tingkap dia turun je, dia pun pandang ke bahagian tepi. Si Alin ni, dia duduk kat tengah-tengah tau. Okey, dia pun babai nenek, babai. Waktu ayah dia undurkan kereta, ayah dia buka tau, macam lampu kan, nyalakan lampu depan kereta. Dan ayah dia ni pula parking dekat tepi rumah tau. Tepi rumah yang mana kereta ni menghadap ke bahagian belakang rumah. Yang mana belakang rumah nenek dia ni adalah kawasan macam hutan tau. Jadi waktu lampu ni menyala je, si Ali ni macam terperasan ada sesuatu di bahagian depan kereta pada waktu tu. Jadi Ali ni tengah lama-lama dia pun pandang ke depan. Dia meraung menangis sebab dia cakap dia nampak dekat kawasan hutan ni tadi ada sama-sama macam satu bentuk susuk tubuh nenek yang sedang berbongkok. Tapi yang menambahkan lagi keseraman itu, nenek ni pandang ke arah kereta dia yang sedang mengundur. Si Alin ni menangis pada waktu tu, tapi mak ayah dia still jalan je lah kan. Mungkin mak dia anggap yang Alin ni nangis sebab tak nak balik. Okey, di separuh perjalanan, Alin ni still lagi tengah tersedu-sedu menangis. Mak dia tanya kepada Alin, yang mana kata, "Lin, kenapa nangis tadi?" Dia kata itu kan. Tadi Alin nampak ada nenek dekat hutan. Dia cakap macam tu. So mak dia ni macam terkejut tau. Astaghfirullahaladzim, betul ke dia tu? Atau ayah dia terus potong, "Adalah, salah nampak kau. Dah tidur. Nanti dah sampai nanti ayah kejut." Dia cakap macam tu. Okey, sampai je dekat rumah dia, dia pun turun. Mak ayah dia turunkan beg apa semua. Dia cuci kaki dan kemudian terus masuk tidur.
Dia tidur di dalam satu bilik bersama dengan adik dia. Okey. Okey, dia pun tidur dan kemudian dia cakap dia tersedar. Pukul berapa dia tak tahulah, dia tak ingat. Sebab kisah ni dah lama kan. Dia tersedar daripada tidur dia. Dia tak tahu kenapa dia terbangun. Dia kata dia nampak betul-betul dekat sebelah katil dia. Sebelah katil dia ada susuk tubuh seperti seorang nenek yang sedang berbongkok. Kalau tadi pandang kereta kan, sekarang ni pandang dia yang sedang baring. Pandang dia yang sedang baring. Dan kemudian Alin ni menangis lagi sekali, menyebabkan mak ayah dia bangun, masuk ke dalam bilik. Buka lampu dan kemudian susuk tubuh itu hilang. Tak ada lagi dekat sebelah katil dia. Waktu ni Alin cakap apa yang dia ingat, dia pegang selimut dia. Sambil tu dia menggigil dan kemudian adik dia yang lelaki pun bangun. Dan selepas daripada tu, Alin ni pun masuk ke dalam bilik mak dia bersama dengan adik dia. Tidur dalam bilik mak dia malam tu. Dan dia demam tau, lepas daripada kejadian itu. Yalah, budak-budak kot kan. 8 tahun, baru 8 tahun. Nampak benda macam tu, mana tak demam kan. Itulah pengalaman seram yang dia alami. Dan dia dapat ingat lah. Dia punya detail-detail kisah ni dia tak dapat ingat sebab dah lama. Tapi apa yang dia ingat, inilah dia. Pada saya kisah ni menyeramkan dan juga menarik untuk kita dengar. Dan itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Alin. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Anusha. Yang mana Anusha ni adalah seorang perempuan yang berbangsa India, dan dia ingin berkongsi 2 pengalaman seram yang pernah berlaku kepada dia sepanjang hidup dia. Kisah dia berbunyi begini. Untuk kisah yang pertama ni, dia bagi tahu yang pada waktu tu dia sebenarnya dalam perjalanan. Dalam perjalanan menuju ke pantai timur. Sebab waktu tu dia ada macam holiday lah. Percutian bersama dengan keluarga ke Pulau Redang. Jadi okeylah, dia pun merancang untuk bertolak pada tengah hari. Tapi disebabkan ada event keluarga yang menyebabkan dia punya perjalanan tu macam drag lah, delay tau. Jadi dia mulakan perjalanan petang daripada Lembah Kelang. Masuk je, bila sampai je dekat kawasan Lebuh Raya LPT ni, dia kata hari waktu tu dah nak ke malam. Mana mungkin lepas-lepas maghrib macam tu lah kot. Mungkin disebabkan banyak makan ke dekat event, dia tak pasti. Tapi dia rasa nak buang air. Dan dia rasa tak tahan sangat. Dia cakap dengan suami dia, Bang, you tolong berhenti boleh? Tolong sekejap, berhenti kan, pergi tandas. So suami dia cakap, kenapa? Nak buang air, tolonglah. Anak-anak dia pun cakap, betul-betul kita nak pergi toilet. Okeylah, tak apa. Nanti kalau dah sampai R&R, nanti kita berhenti, cakap macam tu. Selang beberapa waktu, dia nampak ada signboard yang tulis hentian rehat kan. Suami dia pun bagi signal keluar daripada susu. Sampai je dekat R&R ni, si Anusha ni dengan anak-anak terus keluar, pergi dekat toilet tau. Tapi malangnya, pada waktu tu, toilet ni penuh, ramai sangat orang. Kereta pun banyak. Jadi dia kata, penuh lah pula. Alah, tak jadilah, dia kata kan. Dia pun keluar daripada toilet dengan anak-anak dia. Dan kemudian dia tengok di bahagian hujung sekali, R&R ni, ada 2 stesen minyak. Jadi dia kata, stesen minyak pun ada toilet juga kan. Dia pun masuk ke dalam kereta dan dia cakap dengan suami dia, kita pergi tu. Kenapa? Sebab tersebut pula nanti kan copyright pula. Kita pergi kat orang kata apa, stesen minyak. Dia pun, suami dia pun pergilah sebab nak pergi toilet dekat situ. Sampai je dekat stesen minyak ni, si Anusha ni keluar dan kemudian masuk ke dalam toilet. Dan kemudian dia tengok ada 2 pintu toilet, yang mana satu toilet ni ada tampal rosak. Jadi hanya yang boleh digunakan satu lah. Yang satu ni pula pintunya tertutup, tapi di bahagian kunci dia tu berwarna hijau. Kan kalau kita lock, dia akan tukar color, warna merah kan.
Ini warna hijau. So Anusha ni rasa macam mungkin bilik air ni tak ada orang, cuma pintu dia tertutup. Dia pun tolak pintu ni dan kemudian dia nampak ada seorang seakan macam perempuan sedang duduk di mangkuk tandas tau. Menyebabkan Anusha ni terus tarik pintu dan dia kata, sorry. I ingatkan tak ada orang. Dia cakap macam tu. Lepas tu perempuan ni cuma diam, tak cakap apa-apa. Anusha ni pun tunggu. Lama tau. Lama sangat. Lepas tu dia kata, sampaikan ada orang lain yang datang dan kemudian keluar balik. Tak larat nak tunggu. Dan kemudian salah seorang daripada yang menunggu ni, perempuan Melayu. Dia tulis perempuan Melayu. Dia cakap dekat Anusha ni, sis, ada orang ke dekat dalam? Ya, ada orang. Tadi I buka ada orang kat dalam. Kenapa pintu tak kunci? Tak tahu. Tadi I tolak ada orang kat dalam tu yang I keluar balik. Hello. Perempuan ni macam ketuk tau bilik air ni. Hello, boleh cepat sikit tak? Dia cakap macam tu. Waktu budak perempuan ni ketuk, pintu ni macam terbuka sikit tau. Dan kemudian budak perempuan Melayu ni terus tolak, tengok dalam bilik air ni sebenarnya tak ada orang. Tak ada orang, kosong tau. Menyebabkan budak perempuan tu cakap, you ni mana ada orang? Dia kata macam tu. Dia pun masuk dalam bilik air, tutup pintu, kunci. Yang Anusha ni macam terpinga-pinga tau. Tadi I nampak ada orang dekat dalam. Dia cakap macam tu. So dia terus tak jadi rasa nak buang air. Dia nak keluar, tapi memandangkan anak-anak dia nak juga buang air, dia terpaksa tunggu. Jadi lepas perempuan tu keluar, anak dia pula masuk apa semua kan. Dia pun keluar daripada bilik air, masuk dalam kereta. Dia diam sepanjang perjalanan. Dia tak ceritalah dekat anak-anak dia apa semua kan. Tapi anak-anak dia pun rasa macam mungkin nampak, mungkin tak lah. Itu dia tak pasti. Tapi dia memang nampak dalam bilik air ni ada orang pada mulanya. Dan rupanya tak ada orang. Jadi siapa yang dia nampak? So itu pengalaman seram dia yang pertama. Pengalaman seram yang kedua pula berlaku di tempat kerja dia. Yang mana Anusha ni adalah seorang kerani di sebuah pejabat sekolah di sekolah rendah dekat Lembah Kelang. Nama sekolah dia tak bagi tahulah ya. Okey, pernah berlaku satu kejadian yang mana Anusha ni dia pulang lewat sikit. Yang mana pada waktu tu dia bagi tahu mungkin lebih pukul 6 lah, 6 lebih macam tu. Dia masih lagi di pejabat dan semua cikgu-cikgu ke guru besar semua dah balik tau. Yang tinggal hanya seorang je, budak lelaki yang dia akan kunci pintu pejabat ni. Tapi budak ni tak ada dalam pejabat pada waktu tu. Dia berada di bawah. So Anusha ni disettlekan kerja dia. Tengah dia menaik dekat meja, tiba-tiba dia terdengar bunyi bel. Kan dekat meja pejabat kan ada bel, tekan ting tu kan. Tengah dia menaik, tiba-tiba ting dia dengar. Dia pun angkat kepala dia dan kemudian dia tengok ke bahagian meja orang kata pejabat ni kan, resepsionis ni. Dan kemudian dia tengok tak ada orang. Dia pun bangun, pergi ke arah kaunter ni. Dan kemudian dia tengok dekat bahagian bawah kaunter, kot lah ada orang nak nyakat dia cakap. Dia tengok dekat bahagian bawah tu, kosong, tak ada orang. Menyebabkan Anusha kata, macam mana boleh bunyi sendiri kan? Bukan boleh kena tiup angin ke apa. Okey, dia pun pergi ke arah meja dia, ambil cawan yang digunakan, bawa pergi pantry untuk basuh sebab dia nak balik. Masuk je dia dekat pantry, tengah dia cuci cawan ni, dia terdengar dekat kaunter ada bunyi bel, berbunyi 2 kali. Macam ting ting kan. Dia pun terus cepat-cepat letak cawan, tutup air, keluar, pergi ke arah depan dan kemudian tengok dekat kaunter ni memang tak ada sesiapa pun. Terus dia pergi kat meja dia, ambil beg tangan dia dan kemudian masukkan barang-barang yang penting, terus keluar. Dia turun sampai ke bahagian bawah, dia nampak budak lelaki ni tengah dekat bawah tau. So dia kata, dah tak ada orang kat atas tau, nanti you kunci. Okey, thank you. Budak lelaki ni pun turun naik atas. Mungkin budak lelaki ni tunggu Anusha ni balik lah kot kan, sebab dia nak kunci. Anusha ni pun balik dengan keadaan yang takut lah pada waktu tu. Memang tak ada pengalaman seram penampakan dekat pejabat ni. Cuma ada kisah-kisah lain yang diceritakan oleh staf-staf kat situ. Pernah juga ternampak macam ada orang dekat pantry, sedangkan tak ada. Ada juga yang tengah buat kerja, waktu ni tengah hari tau, bukannya malam ke tak, tengah hari. Staff ni tengah buat kerja, tiba-tiba dengar dekat dapur ataupun dekat pantry ni macam ada orang tengah kacau air. Kan bunyi sudu berlaga dengan mak. Tik
keting keting ketik ketik ini tu kan. Okey, tapi bila tunggu tak ada orang keluar. Menyebabkan sampai kan ada staff yang masuk ke pantry, rupanya pantry tu sebenarnya tak ada orang, kosong. Itu antara pengalaman seram lah yang pernah berlaku dekat pejabat ni. Yelah, mana-mana, bukan kata pejabat, rumah pun ada, betul tak? Cuma dia ganggu dengan tak, itu aja. Itulah dua pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Anusha. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton-penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi meluangkan masa menonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda takkan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada banyak lagi kisah seram yang saya akan kongsikan dengan anda dalam channel ni. Okey, untuk maklumat anda, untuk next video pasti ada tertanya kan. Saya bagi tahu siap-siap lah. Next video saya akan upload mungkin dalam hari. Bila saya siap edit je, saya akan terus post lah. Saya janji, okay? Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Okay, thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.